ayat 78 Suratul Nisa surat 90 ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Alhamdulillah, hadirin hadirat, sambung ayat sebelum tu. Jadi Allah SWT ingatkan para sahabat, ini munafikin yang mana? Dia tak rasa dia munafik pun. Ni orang beriman, tapi kerana lemahnya iman dia, bila berlaku situasi keadaan begini, barulah zahir nifak dia. Dan nifak dia kerana cinta pada dunia. Sebab sebelum perang memang dia nak perang, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita ayat sebelum tu kan, tahukah kamu berkenaan dengan orang yang mana? Sebelum ni dia kata kepada dia, tahan tangan-tangan kamu. Mana dia minta izin dengan Nabi untuk jihad, untuk perang. Tapi kerana panduan daripada Nabi tu, dia tak buat sungguh-sungguh. Nabi masa tu suruh usaha atas iman dia, atas amal dia, baiki iman dia, baiki amal dia. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Maka kalau iman dia tak kemar, amalan dia tak sempurna, maka bila mari ujian, Allah Ta'ala bagi tahu pada kita. Orang yang sama bila difardu pada mereka berjuang, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi tahu tak, takut dia untuk perang ni seperti mana takut pada Allah, bahkan lebih takut lagi. Bahkan dia mengharap daripada Allah SWT supaya kalau boleh tidak difardukan lagi. Dia punca dia kerana cinta pada dunia. Cinta pada dunia. Allah Ta'ala bagi tahu pada kita. Jadi ayat yang kita baca pada petang ini penawar Allah Ta'ala bagi tahu hakikat seperti mana dalam surah Ali Imran sebelum ni, berkenaan dengan jihad juga kan. Tak. Ini Allah Ta'ala, aina ma takunu yudrikumul maut. Mati ni bukan sebab apa kan? Allah Ta'ala bagi tahu. Sebab yang menghidupkan mati kan Allah. Ni yang bercakap ni, yang bagi tahu pada kita ni, dia yang matikan, dia yang menghidupkan. Jadi dia bagi tahu hakikat ni. Allah bagi tahu di mana saja kamu berada, kalau sampai waktu mati kamu, pasti kamu akan mati. Walau kuntum fi burujin, walaupun kamu berada di atas benteng dalam benteng yang cukup kukuh dan juga tinggi. Bila sampai waktu ajalnya mati juga lagu-lagu mana. Ni Allah Taala bagi tahu hakikat. Targhib. Dunia sama semula. Wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah.
Ni di antara ciri nifaq. Wa in tusibhum hasanah, Allah nak bagi tahu ni orang mukmin yang lemah iman dia ni. Bila dia dengan jihad ni dia dapat ghanimah, dapat kemenangan, maka memang dia kata hadhihi min indillah, ni daripada Allah ni, daripada Allah. Masa dapat kemenangan itu daripada Allah belaka ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah, semua Allah belaka, Allah tolong kita, Allah amu. Jadi dia sama dengan orang mukmin yang sebenar, sama bercakap. Ini ajib. Tapi bila nifak dia akan keluar, wa in tusibuhum sayyi'ah, bila dengan sebab perang ni yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia ditimpa musibah sayyi'ah, kena muktamalik, maka dia kata apa? Hadhihi min indik, ini punca Nabi ni, kisah Nabi lagu ni, kisah Nabi. Dia bila mari masalah, maka dia nak salahkan keputusan yang dibuat oleh Nabi. Bahawa salahkan Nabi, tak salahkan orang lain. Sebab Nabi yang buat keputusan Nabi. Jadi Allah Ta'ala cerita gejolak yang ada pada jiwa para sahabat. Dia memang kita bila kita bergerak dalam satu jemaah kan, hasil daripada keputusan ramai itu berlaku masalah. Kita mula sekali tak faham. Ana mesak. Kan? Terjadi nak marah. Sedangkan segala keputusan itu dibuat dengan mesyuarat dah. Segala mana. Bila berlaku masalah biasanya gitu. Jadi Allah Ta'ala terangkan watak-watak begini. Masa boleh kesenangan, boleh bantuan, tak? Ni daripada Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Tak? Mulut penuh sama dengan orang mukmin yang sebenar, yang orang lemah iman sama. Tapi benda ni akan terhebel bila mari masalah. Bila mari masalah, orang yang lemah iman, orang yang ada nifak ni akan keluar daripada mulut, akan menyalahkan pemimpin lah. Akan menyalahkan kepimpinan tu. Akan menyalahkan pemimpin paling mudah. Sekali tengok zaman kita ni, gapo-gapo salah pemimpin lah kan. Kena kutuk kakau pemimpin tu. Tak. Sebab manusia memang jiwa dia nak menyalahkan. Suka nak menyalahkan orang lain. Tak. Jadi tak ada tempat paling molek sekali pemimpin. Sebab dia keputusan daripada dia. Allah Ta'ala kata, qul, katakanlah, kullum min indillah. Semua daripada Allah, baik buruk daripada Allah SWT. Baik daripada Allah. Allah kata, fama lihaula'il qaumi la yakadu la yafqahuna hadisa. Kenapa ni mereka ni, kaum ni, sebahagian pada orang Islam ni, pergi berjual sekali dah, mereka la yakadu yafqahuna hadisa. Mereka ni tak faham lagi tentang hakikat agama ni, tentang Islam ni, tentang Quran ni, tentang ajaran Islam ni, tak faham lagi. Kemudian Allah datangkan, ma asabaka min hasanatin, apa saja yang menimpa kamu, apa-apa kebaikan, semua daripada Allah. Daripada Allah. Dan wa ma asabaka min sayyi'ah, dan apa saja musibah yang menimpa kamu itu puncanya daripada diri kamu. Allah Ta'ala waktu ni, Allah daripada Allah Ta'ala juga. Tapi apa Allah Ta'ala timpakan sayyi'ah? Sebab kebaikan dan keburukan daripada Allah. Keadaan pun Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala timpa kebaikan, semata-mata rahmat dia. Tapi bahawa Allah Ta'ala timpakan keburukan, tak. Kerana apa? Famin nafsik, Allah Ta'ala beritahu, berpunca daripada amalan kamu. Berpunca daripada amalan kamu. Dan wa arsalnaka linnasi rasula, kami utus kamu wahai Muhammad sebagai rasul, sebagai ikutan. Dan setiap perkara ni cukuplah Allah sebagai saksi. Manusia nak iktiraf ke tak iktiraf ke? Tak. Inilah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah keputusan Allah, wa may yuti'ir rasul faqad, siapa dia taat pada rasul maka sungguh dia taat pada Allah. Dia ujian kita ikut rasul yang telah mati dengan rasul yang telah hidup ni, dia susah rasul masih hidup kan. Ujian dia memang gitu. Wa may yuti'ir rasul faqad ata, siapa dia taat pada rasul maka faqad ata Allah, maka sungguh dia taat pada Allah. Tapi siapa dia berpaling tak taat pada rasul, tak, maka Allah Ta'ala beritahu pada Nabi tegah, kami tidak utus kamu wahai Muhammad untuk apa dia? Untuk jadi penjaga amalan mereka. Amma arsalnaka ani hafizah, kami tidak utus kamu wahai Muhammad tak, supaya kamu ni bertanggungjawab terhadap keputusan mereka, tidak. Hafizah ni tak, sebagai penjaga mereka, maksudnya sebagai wali, sebagai orang bertanggungjawab terhadap keputusan mereka, tidak. Masing-masing, setiap orang bertanggungjawab terhadap amalan masing-masing. Cuma tugas Nabi ni apa dia?
kena jelas kan pada umat tetap kehendak Allah dengan sejelas-jelas. Jadi Allah nak cerita pada kita mula dia puncanya kerana tak puas hati dengan Nabi, cinta pada dunia, dia tak puas hati dengan Nabi. Ini nifak. Ini sumber menyebabkan satu orang itu jadi nifak. Jadi munafik. Jadi Allah Taala terangkan lagi. Wa yaquluna ta'atun. Depan Nabi ni, dalam majlis Nabi. Sebab tu jangan terpedaya. Depan Nabi ta'atun. Kita taat ya Rasulullah, suruh ya dalam mesyuarat. Geger dia. Muka tak kerja lagi. Dia orang munafik, dia suka menunjuk. Dia suka menunjuk. Wa yaqulun, Allah tak gambar kan. Mereka berkata ta'atun, syiar dia ni depan Nabi. Kita taat ya, suruh ya, kita taat ya, royak ya. Itu hak belaka. Tapi wa idza barazu min indik, Allah bila mereka keluar daripada tempat kamu wahai Muhammad, bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi takun. Maka dia buat perancangan, satu kumpulan buat perancangan. Dia kata bukan seperti mana dia kata depan kamu. Dia kritik pula, laguman. Itu saya Nabi tu akan dipertikai. Ni watak-watak begini, ni munafik. Dalam mesyuarat lagu lain, angguk kepala. Luar mesyuarat dia ada gugur dia ni tak setuju. Ini munafik. Ini nifak. Ini kita kena jauhkan. Sebab gini. Ini yang merosakkan kepada kesatuan. Ini Nabi buat di Madinah. Allah Taala uji Nabi dengan keadaan lagu ni. Beza dengan ujian Nabi di Mekah. Ini di Madinah berlaku. Allah Taala kata wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah Taala tulis belaka apa yang mereka rancang pada waktu malam. Mereka ada tersembunyi itu. Lepas tu Nabi lagu mana nak buat? Tengok tu. Nabi tahu munafik, kita tak tahu. Nabi tahu kan, Nabi royak pada Huzaifah sekali-sekali munafik. Kita tak tahu. Kita nampak alamat dia ya. Kita Nabi ni bagaimana hati dia nak berhadap dengan orang munafik mari. Nabi tahu munafik. Kau munafik sebenar lah, zahir Islam dalam kufur. Zahir depan dia molek belakang kecil buruk tadi dia. Ni payah ni. Jiwa ni memang kena kuat sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ayat-ayat kan suruh tasbih, suruh zikir, suruh sujud tu dia kena rawat dengan gitu. Hasil daripada duduk dengan orang ada penyakit ni dia kesal. Jadi Allah Taala kata kepada Nabi fa'arid anhum, tak secara. Panggil mesyuarat macam biasa. Panggil mesyuarat. Tengok dalam mesyuarat ni ayat gini. Dari surah Ali Imran kan baru ni kan. Fa'fu anhum, maafkan mereka, istighfar untuk mereka. Panggil mesyuarat macam biasa. Bakal mesyuarat kan. Dia tahu belakang rahsia kita, tak ada rahsia. Rahsia kita taat pada Allah. Ajak orang taat pada Allah, tu perancangan Nabi. Fa'arid an, tak secara. Tak. Apa ayat begini, sebab ayat gini iskam ni dah lama kan Yahudi kan munafikin ni sebar kan. Tak, jangan takut. Fa'arid secara wa tawakkal 'ala Allah. Bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa kafa billahi wakila. Syukurlah Allah sebagai wakil. Allah Taala tahu. Allah Taala yang tahu belakang hati manusia dah lega dengan Allah. Kemudian ayat suruh tengok ajib afala yatadabbaruna al-Quran ni. Ni apa dia? Daurah kita daurah tadabbur, ke daurah tafsir. Tadabbur. Sebenarnya tadabbur ni untuk orang munafik. Untuk kita dah. Ayat dua kali apa ayat tadabbaru. Semua tu munafik belaka. Munafik. Apa munafik? Dan Allah Taala nak bagi tahu kepada kita supaya kita faham ni. Apa sebahagian sahabat jadi lagu ni? Ni peringkat awal. Apa? Duduk dalam majlis Nabi, semaya belakang Nabi. Tak. Apa jadi munafik ni? Apa jadi munafik juga? Apa Islam tak masuk meresap molek ni? Tak. Sedangkan duduk bersama Nabi, pas bayar kan kita. Ni duduk dengan kita pula. Kita pun ada munafik, ada nifak juga. Betul kan? Kita lagi berat kan? Tak. Nabi tu dah dia amalan dia sempurna dah. Sebagai contoh dah bagi kat kesan pada orang lain. Tak. Pas kita tengok zaman ni sebab tu dia tak boleh kita kena tolong menolong dah, tak boleh kita. Kita tak boleh anggap agama kat check dia betul tak amalan dia. Tak betul lepas. Dia main lagu tu, dia check kita ada check dia. Dia main lagu tu. Dua-dua punah belakang. Tak dua-dua tak betul belakang. Betul siapa dia Nabi? Betul siapa dia orang yang mana telah wafat dah, sahabat-sahabat Nabi. Orang ni sebagai contoh kita. Ada pun orang yang hidup ni orang penyakit belaka ni. Mengajar pun ada penyakit, orang dengar pun ada penyakit belaka. Tapi tengok ni, afala yatadabbar. Allah nak bagi tahu apa?
Tak. Jadi sahabat-sahabat ni yang lemah iman ni, yang ada nifak ni, duduk dalam majlis Nabi, maya belakang Nabi, tak ada maya lain dah, munafik semua maya belakang Nabi belakang. Masjid lain tak lewat kan? Semua lain. Tak. Duduk dalam hari Jumaat dengan khutbah Nabi semua. Apa ada ni? Allah nak bagi tahu ni punca dia ni. Kerana tidak tadabbur Quran. Dia memang ada sebahagian orang dia pada Quran dah. Dia jiwa subuh. Jiwa subuh ni dengar khutbah Jumaat Nabi, dengar Nabi baca dia semaya islah dah. Dia jiwa subuh, dia hati orang tak sama. Nabi berkata, an-nasu ma'ani, manusia ni seperti mana bahan gali. Tak sama, ada jenis emas, ada jenis perak, ada jenis batu biasa. Tu jenis nilai manusia. Dalam hadis lain dia beritahu, ada manusia ni seperti tanah. Ada tanah kor, ada tanah subuh. Tak. Jadi kalau kita jenis tanah kor kan, betul? Kita buat sebuah tanah subuh kan. Kita kena gala. Dan gala ni tak dapur. Tak. Jadi sebenarnya ini yang menyebabkan sahabat jadi molek ni. Nah, ayat begini, targhib supaya setiap daripada kita kena ada hubungan kita. Sebab ada perkara-perkara tak ingat ayat. Perkara-perkara kita tak ingat. Quran je boleh bagi kita. Quran boleh bagi kita. Sebab tu dalam kita nak islah, dalam kita tegak, dalam kita buat amal ni tak, maka Quran pula akhir. Kalau kita duduk buat amal ya, tanpa kita tadabbur Quran, tak, maka kita akan hilang. Tak. Gapo dia sebagai panduan untuk islah kita. Sebab tu kita buat amalan soleh, kita bantu orang, kita pergi ajak orang tak. Lama-lama dak orang tak dengar kamu, kita nak marah, lepas tu kita putus asa macam-macam. Bila mereka ada kita pun selerak juga. Tak, sebab kita tak ada ni. Betul Allah Taala bagi tahu pada kita seolah-olah tak, untuk kita faham orang yang baca Quran apa ni sebagai sahabat yang duduk bersama Nabi, semaya bersama Nabi, tak, dengar khutbah Nabi, dengar baca Quran Nabi. Kenapa mereka ni ada nifak ni? Mereka ada nifak sebab ni sebahagian ni dia tak pandai dengan semaya gitu. Dia kena diri, dia kena ada hubungan Quran sungguh juga. Dia kena ada hubungan dengan Quran. Betul Allah kata afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak tadabbur Quran? Kalaulah Quran ni bukan daripada Allah SWT, tak, daripada awal sampai akhir, mesti mereka akan dapat ya, perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan sama. Tapi tidak ada, semua kemah. Tak, semua kemah. Nampak tak ada teratur, nampak tak ada tajuk, tapi cukup tersusun sebenarnya. Kita sambung sebenarnya lepas. Sambung yang surat 91 ayat 82. Ayat 82. Surat 91 ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ayat ini turun untuk islah sahabat-sahabat Nabi di mana dalam diri mereka ni ada nifak kerana lemahnya iman, kerana kurangnya siqah pada Allah, kurangnya siqah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila keadaan mari, maka keluar daripada mulut-mulut mereka perkataan-perkataan nifak. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu pada kita sampai hari kiamat ni, pada umat ni, selagi mana umat ni tidak, sebahagian umat ada orang memang pada dengan semaya belakang Nabi, pada tengok Nabi, tak, pada dengar khutbah Nabi, ada orang dapat islah dah. Tapi manusia ni tak sama. Manusia ni tak sama, hati dia pun tak sama. Hingga tanah jenis berlainan. Jadi ada jenis tanah kor, jenis tanah yang tidak subur ni, yang ada penyakit, yang tak tahan dengan ujian, yang terkesan dengan dunia, terkesan dengan keadaan, maka tidak dapat tidak untuk berobat ni kena ada hubungan dengan kita Allah. Jadi sahabat-sahabat yang mana masih lagi ada nifak ni, walaupun duduk belakang Nabi, semaya masjid Nabi, dengar khutbah Nabi, tapi kenapa masih ada nifak ni? Kerana mereka ni tidak ada hubungan dengan kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala bagi panduan, afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa mereka tidak tadabbur kita Allah? Kerana ini saja jalan untuk hilangkan nifak-nifak yang ada dalam diri mereka. Walau kana min 'indi ghairillah, kalaulah Quran ini bukan daripada Allah, nescaya kamu akan dapati pada Quran ini ikhtilafan katsira. Ada perbezaan yang sangat banyak seperti mana kitab-kitab yang ditulis oleh manusia. Wa idza ja'ahum amrun minha. Kemudian Allah Taala jelaskan seterusnya sifat-sifat munafikin, sifat-sifat nifak yang ada pada. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih. Orang munafik ni, orang yang ada nifak ni, Allah Taala beritahu,
Tak. Bila datang perkara-perkara yang melibatkan keamanan atau melibatkan perkara yang bahaya, tak, berita-berita, dia tak boleh nak kawal diri, dia nak check orang lalu. Azan ubih. Tak, azan ubih. Ni Allah. Ni orang yang mana tak nak kawal diri, tak boleh nak kawal dia. Orang mukmin lain molek tak ada apa. Tak. Dia orang mukmin ni sebenarnya dia tunggu mesyuarat Gapo-gapo putusan nak sebar ke tak sebar ke, putusan mesyuarat. Putusan mesyuarat. Tapi ini Allah Taala bagi tahu sebahagian perkara-perkara yang melibatkan berkaitan dengan keamanan dan melibatkan perkara ketakutan. Tak. Tama-tama Nabi masa zaman ni kan duk balas dengan Quraisy. Jadi apa saja jemaah-jemaah dibentuk yang Nabi SAW perintahkan buat begini kan, orang munafik ni tak boleh tengok. Tak, apa saja yang nak tahu lepas tu dia acah sebar. Sebab tu kadang-kadang Nabi SAW hantar jemaah kan tak, Nabi pakai lantik kita panggil, dia bagi surat. Kamu jalan 3 hari, lepas tu baru buka surat. Buka surat. Gapo dia nak ayat. Sebab apa? Sebab ada dah. Tak, kalau ayat lah ni kan, sebar tu nak pergi mana tu, nak pergi sana-sana. Jadi dia ada walaupun Islam. Tapi masa tu perangan lama tu kan ada lagi. Tak. Kalau zaman kita lagi lah, zaman kita ni WhatsApp ni. Tak, sikit-sikit nak ambil, sikit nak ambil, sikit nak ambil. Tak. Cepat nak check kau kan. Cepat nak check kau kan. Tak. Nak ambil gambar lalu. Tak. Padahal sama-sama suji mari sembahyang dah ni. Sama sembahyang. Tak. Kerja tak benar lagi secara umum tak. Dia masjid dia buat apa dah. Tapi ada orang jenis tak tahan. Tak, dia mari sembahyang gini, nak sembahyang apa-apa je kan. Tapi dia bagi ambil gambar belakang. Lepas tu masuk dalam WhatsApp, masuk dalam Facebook. Dia ada orang lagu ni. Tak. Dia tak nak kawan. Tak nak kawan. Dia ni sebenarnya jenis sebar berita ni jenis kerana tidak dapat kawan diri. Tak. Ni sifat nifak. Kalau kita perhati hadis Nabi ni daripada ayat ni Nabi SAW bagi tahu kan dalam hadis dalam Nabi bagi tahu kafa bil mar'i kadhiba. Nabi bagi tahu cukuplah satu orang itu dipanggil pendusta. Sebab apa? Bila dia ayat kau orang belakang, bila dia dengar dia kau orang. Gapo saya cerita dia dengar? Cerita kau orang. Mulut lagu ni mulut munafik. Mulut munafik. Ini yang berlaku. Kalau zaman kita kat WhatsApp mari suruh molek pun atas semua molek. Habis kau di atas. Tak. Jangan kita nak bina umat ni, umat yang kemah dia bukan lagu ni. Tak. Dia kemah. Sebab tu dia kena ada mesyuarat. Dia umat ni tidak ada mesyuarat ni. Dia masing-masing hidup nafsi-nafsi. Sebab tu kita kena ada mesyuarat. Sebab tu amalan di antara amalan masjid Nabi ni mesyuarat. Sebab tu rumah kita kena ada mesyuarat. Kita kena latih. Ini sifat orang mukmin. Orang mukmin ni Allah tak sekali dalam Quran ada satu surah Syura, surah mesyuarat. Biasanya Allah Taala letak sekali wa aqimus solat dengan semaya dengan zakat. Dalam surah Syura Allah letak semaya dengan syura. Orang mukmin ni apa dia? Orang yang mendirikan semaya wa amruhum syura bainahum. Orang mukmin. Dan urusan mereka dia mesyuarat. Urusan mereka bukan urusan agama. Urusan agama tak ada mesyuarat. Urusan mereka mesyuarat. Jadi mesyuarat ni untuk menyatukan hati. Sebab tu kita kena buat putusan. Kehidupan kita ni kita kena ada mesyuarat. Sebab tu masjid ni kena ada mesyuarat. Amalan-amalan ijtimai melibatkan mesyuarat. Kita kena latih gitu. Gapo-gapo kita tak akan sebar melainkan melalui mesyuarat. Melalui mesyuarat. Barulah umat ni dapat dibina. Jadi Allah Taala bagi tahu di antara sifat nifak ni bila datang pada mereka perkara-perkara yang melibatkan keamanan, dia melibatkan ketakutan ni dah azam bih doa cek kau ya. Walau rudduhu ila rasul, kalau dah dia serahkan perkara ni kepada rasul, kepada amir, kepada ketua, wa ila ulil amri minhum, dan kepada mana orang tanggungjawab, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, pasti sekali rasul ketua dia orang tanggungjawab ni yang mana buat keputusan tu nak sebar ke tidak sebar ke berdasarkan mesyuarat, dia akan dapat keluar kan satu kata putus, yang mana kata putus ni dikeluarkan dengan keadaan fikir masak-masak. Apa keadaan dia tengok belakang. Allah Taala bagi tahu ni panduan pada kita.
Tapi sahabat ditegur oleh Allah SWT kita kan. Ini ni peringkat. Lepas ni surah surah Mukminun lagi. Perkara ni besar, perkara ni. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nasihatkan kepada kita kan, ajarlah di rumah kamu, bacalah di rumah kamu surah An-Nur. Surah An-Nur ni ajar perkara ni. Ajar mesyuarat. Tak kecek. Nak kecek gapo-gapo, kita kena kawal, kita kena ada amalan. Dalam surah An-Nur tu dah jamin khilafah kan. Dia kena ada dalam rumah tangga ni amalan-amalan seperti mana dalam surah An-Nur. Surah An-Nur ni gapo dia? Dia benteng, nama pun nur, cahaya. Dia benteng pada apa? Pada semua fitnah-fitnah. Mari fitnah kod WhatsApp ke, kod Facebook ke, kod gapo ke dah. Tak terkesan rumah tangga orang Islam. Sebab apa? Dia ada dalam rumah dia ada surah An-Nur. Surah An-Nur benteng. Mari yang berita berupa fitnah. Tak tergugak. Tak tergugak. Jadi sini sekali Allah Ta'ala sebut. Kalulah mereka bila mari gapo-gapo berita ni nak sebar ni, pastikan lu tanya pada Amir, tanya pada orang tanggungjawab dulu. Perkara ni boleh sebar ke tu atau tak boleh sebar? Dia kena ada keadaan masyarakat lagu tu. Kalau hidup nafsu-nafsi, tunggu dia ada telefon tu kak. Kalau umat ni masih lagi ada gitu kan, tak boleh. Tak nak bangkit ni. Pecah rahsia habis. Tapi kan kita tak cara pada masyarakat kan, masing-masing gitu. Bahaya. Dia memang selesa tu nafsi-nafsi ni. Selesa nafsi. Tapi ini umat-umat yang tak boleh bangkit mak lagu ni. Kata Allah, walaula fadlullahi alaikum. Kalulah tidak kerana kurnia Allah kepada kamu dari rahmat dia. Apa dia ni? Semua ayat begini. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, dari surah Baqarah 2 kali. Dari surah ni ada juga banyak surah, dari surah An-Nur berkali-kali. Kalulah tidak kerana kurnia Allah dari rahmat dia. Fadlun rahmat, fadlun rahmat. Apa dia fadlun rahmat ni? Boleh belakang. Sama ada fadlun tu Nabi ataupun rahmat tu Quran. Kalau rahmat tu Quran, fadlun tu Nabi. Dia dua tu. Tak ada khilaf di kalangan salah. Kalulah tidak kerana fadlullah alaika, kalulah tidak kerana kurnia Allah pada kamu. Apa dia ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wa rahmatuhu dari Quran. Lattaba'tumus syaitana illa. Nescaya kamu akan ikut syaitan. Kalau tidak kerana Quran, kalau tidak kerana Nabi, maka kita ni kalau tidak tarbiyah daripada Nabi ni, kita akan ikut syaitan. Kita tak tahu. Tak. Illa qalil, kecuali sedikit. Maka oleh kerana itu kembali semula targhib. Sebab surah start kita baca ni daripada innallaha ya'murukum an tu'addul amanah kan. Start daripada situ kan. Semua targhib ke apa dia? Tegak ke keadilan. Keadilan ni kau perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang yang tak ikut perintah Allah apa dia? Orang munafik. Orang munafik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mula targhib. Munafik ni orang tak ikut apa dia? Jihad fi sabilillah. Sebab dalam jihad ni akhir zahir nifaq. Maka sekali lagi faqatil fi, berkali-kali ni faqatil fi sabilillah. Oleh kerana itu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, faqatil fi sabilillah. Teruslah ajak umat kamu ni, kamu sendiri berjuang di jalan Allah. La tukallaf illa nafsak. Dan kamu tidak akan diteklifkan melainkan kadar kemampuan kamu. Walau bagaimanapun waharidil mu'minin. Tahrik orang mukmin. Mana bagi semangat pada orang mukmin. Bagi semangat apa? Untuk berjuang di jalan Allah. Itu tugas Nabi. Nabi sendiri kena berjihad dan Nabi kena targhib orang mukmin. Nabi kena gerak dan Nabi kena gerak ke orang lain. Kena gerak. Ni orang mukmin. Baru dia jadi umat yang maju. Kita bergerak dan kita gerak ke orang lain. Kita gerak saja kita belaka. Tak jadi. Tak kita tak ada selerak lalu. Nabi kena gerak dan Nabi kena menggerakkan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Asallahu an yakufa ba'sal ladzina kafaru. Mudah-mudahan Allah SWT akan sekat keburukan daripada orang kafir. Keburukan ni syarat Allah SWT datangkan bantuan. Orang kafir tak boleh bagi mudarat pada kita bila kita gerak. Wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Sesungguhnya azab Allah SWT lebih teruk lagi. Dia balasan Allah SWT lebih teruk lagi. Azab dia. Kemudian man yashfa' syafa'atan hasanah. Hari targhib. Hari ini man yashfa' ni ayat haridil mukminin. Haridil. Bayan pada haridil mukmin. Maka targhib man yashfa' syafa'an. Siapa dia bantu
bagi bantuan yang baik, bagi bantuan yang baik. Syafaah semua syafaat ni bagi bantuan kepada dari sudut jihad, dari sudut jihad belakang. Hadis-hadis Nabi pun guna perkataan ni juga. Isfa' akhu, dak, bantulah saudara kamu untuk jihad lah. Allah Taala bagi siapa dia bantu saudara dia dengan bantuan yang sempurna, bagi kuda, dak, bagi senjata, bagi belanja, dak, sediakan semua ni, yakun lahu nasibun minha, maka dia pun dapat bahagia juga. Tapi orang yang syafa'atan sayyi'ah, siapa dia bantu supaya orang tak pergi perang, tak bantu sekat, tak bagi kata-kata melemah semangat, tak usah gila, bahaya, tak, nifaq, munafik, maka lahu kiflun minha, maka orang itu tak pergi berjuang ni kerana dia bertanggungjawab juga. Tak, kerana orang tidak berjuang, dia pun bertanggungjawab juga. Dia tengok wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, sesungguhnya ketahuilah Allah SWT berkuasa atas, ni payah nak terjemah. Ajib, Allah Taala letak ayat ni muqita. Nak terjemah lagu mana? Wa kana Allah ala kulli syai'in muqita, sesungguhnya Allah SWT ni atas segala sesuatu muqita. Muqita maksud dia apa? Berkuasa boleh, jadi saksi boleh, pelindung boleh, muqita belakang. Dan juga muqita dengan makna pemberi rezeki. Apa kita si jihad? Tak si jihad ni kan? Kerana apa? Kerana takut tak ada pelindungnya, takut dia bahaya mati, takut keluarga dia bahaya tinggal. Sebab tu Allah letak sini. Lepas tu kita ni rezeki juga, tak makan ni, takut tak cukup makan, takut tinggal keluarga ni, tak ada orang bagi makan, tak ada orang bagi cara ni. Jadi Allah Taala ambil tanggungjawab, Allah Taala bagi tahu. Kemudian hafizah, dengan mana hafizah? Muqita dengan mana qadir, hafiz, lepas tu razik. Itu muqita. Jadi orang tadi nak terjemah, tadi nak ta'yin mana. Sebab tu kalau dia terjemah salah satu dia sebut, sama ada ayat ni dia terjemah sesungguhnya Allah Taala berkuasa atas segala sesuatu. Tengok ni yang paling kita boleh terjemah umumnya. Memang berterjemah kena letak ayat ni dah, sebab berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa bagi rezeki, berkuasa jaga, berkuasa lindung situ. Tapi muqita semua dia mengandung makna gitu belakang. Yang ayat Quran. Apa sebab untuk jawab ayat ni, ayat nak perang, orang takut jihad ni kan, takut nyawa, takut tidak dibimbing keselamatan. Jadi Allah Taala muqi, Allah Taala pelindung. Tak tinggal keluarga, bagaimana makan minum, tak keselamatan isteri, maka Allah SWT muqi. Tak, Allah SWT Allah Taala bagi tahu wa kana Allahu ala kulli syai'. Semua ayat-ayat ni nak suruh siqah pada Allah SWT. Tak percaya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa idza hujitum, ni di antara ayat susah nak baca. Wa idza, tiba-tiba datang ayat, bila kamu ditegur dengan tahiyatin, dengan tahiyat, maka balaslah dengan yang lebih baik lagi. Ni mana ni ayat ni? Tak, tiba-tiba gini ni. Sebab tu kadang-kadang kalau tak payah kan dia buat terjemah lagu tu, sebab tak tahu dia. Sebab tak tahu nak tahu mana. Sebenarnya ayat ni main mana? Ayat ni sambung semula. Sambung ayat yang ke 81 tadi. Yaquluna ta'atan, orang munafik. Depan Nabi ayat taat Rasulullah, suruh jaga kita taat belakang. Bahagian depan dia ada orang lagu tu. Orang munafik. Depan Nabi taat, belakang Nabi buat lagu lain, mesyuarat lagu lain. Buat lagu lain. Ni orang munafik. Jadi orang lagu ni Allah Taala perintah pada Nabi kan? Tak secara, lepas tu tawakal pada Allah SWT. Jadi orang lagu ni, lagu tu Nabi lah. Tapi bila mari jumpa Nabi, bila mari jumpa dia bagi salam kuat kali. Assalamualaikum Amazah. Oh, dia bahagia. Dia bahagia gaya sekali. Tak? Jadi tengok Allah Taala. Jadi kalau munafik, tak, tanya buat kerja tak ada dia. Tak, tanya buat kerja tak ada. Tapi lepas kerja semua selesai, dia mari sekali, dia balik cash dia sekali. Dia ada watak lagu ni. Ni watak nifak ni. Watak munafik. Tengok Allah Taala rakyat. Jumlah afala yatadabbaru, siapa kata tadi itu jumlah mu'taridah. Jadi sebenarnya kena sambung situ tadi. Wa farid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila wa idza huyitum bi tahiyyat. Baru faham. Tak, bila mereka orang lagu ni tak, depan lagu lain, belakang lagu lain. Tapi bila semua selesai kerja agak baru mari dia, ataupun tak makan mari. Tak, mari agak bagi salat derah dia. Tak, bagi salat. Nak buat lagu mana orang lagu ni? Wa idza huyitum bi tahiyyatin, Allah Taala kata fahayyu bi ahsani minha. Tengok Allah ajar Nabi. Balas dengan cara paling baik. Jangan peduli. Tunjuk semua. Ini Nabi kena telan. Tak, Nabi kena telan. Umat ni, nak didik umat ni bukan senang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak. Nabi kena telan keperitan dia. Tak. Kita tak tahu, Nabi tahu. Tahu ni sakit hati. Tak, belakang lagu lain, kesyat lagu lain, depan lagu lain.
Tak. Tapi tengok Allah Taala perintah kepada Nabi, wa idza hujitum bila mereka ni datang jumpa kamu dengan bagi tahiyah, dengan bagi penghormatan. Tak. Maka fahayu bi ahsani minha aw rudduha. Maka balaslah yang lebih baik atau paling kurang sakit hati juga agak sama seperti mana dia balas. Tak. Sama ya seperti mana dia raya. Sebab apa? Innallaha kana ala kulli syai'in. Jangan bimbang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu tak nak bagi kau belaka. Jangan bimbang. Serah pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illahu. Allah ni siapa dia? Tempat bergantung yang sebenar-benarnya. Tidak ada tempat bergantung melainkan dia. Jangan bimbang orang lagu ni. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Allah Taala pasti akan kumpul semula pada hari kiamat. Dan setiap orang ni Allah akan balas. Yang tidak ada keraguan padanya, waman asdaqu minallahi haditha. Maka kata-kata siapa orang lebih benar lagi, lebih daripada Allah SWT? Tidak. Kata Allah lebih benar lagi. Ini panduan daripada Allah SWT kepada kita. Kemudian munafikin seterusnya. Munafikin seterusnya. Ini ajib. Allah Taala bagi tahu. Munafikin dalam Quran ni dia banyak peringkat. Tak. Munafikin sebahagian Allah Taala bagi tahu. Tak. Maafkan mereka secara seperti mana ni? Layak semula. Ini munafikin lain ni. Ini munafikin ni jihad lagi sekali ni. Tak, jihad sekali. Tapi cuma bila masalah dalam jihad, kan time boleh ghanimah agak. Allah Taala bantu ya Allah, nusrah Allah, alhamdulillah. Semua ni daripada Allah belaka, bukan usaha kita. Ni ayat munafik lagi ni. Sama dengan ayat orang mukmin. Dia beza dengan orang mukmin ni, orang munafik ni, munafik lemah iman ni. Bila mari musibah. Bila mari musibah agak kiamat ni. Kiamat lah ni. Tak dapat keuntungan, ada Allah Taala. Ada nusrah Allah, bantu Allah. Bila mari masalah, kiamat ni. Kiamat mari di sini. Kiamat. Ini munafik. Allah Taala cerita pada kita kan. Yaquluna hadza min indi, kata ni daripada kamu ni. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya semua daripada Allah belaka. Orang mukmin ni semua daripada Allah belaka. Baik buruk semua daripada Allah belaka. Jadi ni munafik yang mana duduk dalam orang Islam dan Allah Taala suruh Nabi tarbiyah. Orang lagu ni bina masjid suka pun tak uwi, sudut sekali, maya sekali. Waktu tarik semaya sekali tu. Waktu Nabi ayat hadis tu orang munafik dia tak semaya syak subuh tu. Tak biar lagu-lagu mana biar dia mari juga sebenarnya. Sebenarnya hadis-hadis tu suruh mari. Baca bila sembahyang Jumaat Nabi baca ke mana baca? Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu. Nabi baca surah-surah gini. Surah munafik Nabi baca. Sebab nak islah. Sebab orang munafik dia ni munafik-munafik yang mana dia setara dia tak munafik. Ada. Jadi dalam majlis Nabi gini diislahkan. Cuma ada ni. Ni pula munafik peringkat tinggi ni. Ni munafik ni. Ni munafik ni, ni tak boleh baik. Ni tak boleh duduk sekali. Ni ikram pun tak boleh ni. Sehingga Allah Taala tegur para sahabat, "Fama lakum fil munafiqin." Kenapa kamu ni bukan dari munafik ni? Sehingga jadi dua golongan fi'atan. Kita pula bal, orang mukmin pula bal, sahabat pula bal kerana satu golongan munafik ni. Wallahu arkasahum bima kasabu. Allah Subhanahu wa taala telah belakangkan mereka kerana perbuatan mereka ni. Arkasahum ni apa? Kalau kita beratur siapa depan tak? Kita ambil orang depan tak belakang, tu arkasah. Orang dia beratur tak? Dia beratur molek dah. Kemudian kita ambil dia tak belakang, tu arkasah. Dan Allah Taala bagi tahu. Allah tak dia belakang. Allah tak dia belakang. Mana Allah Taala tolak dia. Bapa Allah Taala tolak bima kasabu dengan sebab perbuatan dia. Gapo ni perbuatan dia? Allah Taala bagi tahu depan ni. Allah Taala tekan dengan perbuatan dia lagu tu. Perbuatan dia walak dengan orang kafir lah, walak dengan orang kafir, walak dengan Yahudi, walak dengan Nasara, walak dengan percakapan dia tu bahasa percakapan serupa dengan percakapan orang kafir. Orang kafir pula bukan orang kafir semua umum lah. Orang kafir tak mengenal Islam tak ada masalah, tu tidak jadi munafik. Ni orang kafir yang musuh Islam. Yang musuh Islam duk perang dengan Islam. Jadi percakapan orang Islam mengaku Islam ni tapi percakapan dia sama dengan orang kafir. Kritik Islam tak sama kritik orang kafir. Orang kafir tak setuju dengan hukum Allah, tak setuju dengan gini, setuju gini. Percakapan dia semua sama kan. Tapi dia Islam. Dakwah dia Islam. Ni Allah Taala bagi tahu. Orang munafik gini ni tak boleh baik, tak boleh ikrar, tak boleh lagi kepada dia. Betul sikit di Quran dia kita tak bukan kata ikut Quran dia kan.
main orang kafir kat Sabah macam ajak mesyuarat macam belakang dak, bukan semua munafik. Ya ada juga, kita tengok bahasa munafik ni ke mana. Munafik usul hari mesyuarat ni hudud sekali lemah iman, jenis orang kata orang Islam lemah iman. Lemah iman. Hak ni maksud sekali macam kita betul dia lagi, dia kecek lagu lain, dia kecek lagu masuk dalam mesyuarat, kecek lagu lain. Ni masuk lagi dalam mesyuarat. Duduk sekali lagi. Ni. Kata asal yang munafik ni bahasa dia disebut dengan orang kafir dah. Kritik pula. Bapak kena tutup aurat retina ni. Tak ada ni tutup aurat ni. Tak. Bapak hudud ni tak sesuai dah zaman dulu kan sesuai. Cakap apa dia sebut dengan orang kafir. Jadi orang ni walaupun nama Islam, kita jangan kata Islam dia Islam tak boleh. Islam pun kita pun ambil ayat munafik tu. Nabi pun Allah Taala suruh maaf secara dak. Munafik mana? Munafik mana? Kalau munafik tu duduk belajar dalam orang Islam, duduk masjid orang Islam, hak ni lagu-lagu mana duduk sekali tak boleh halal dia. Hak ni munafik tak duduk orang kafir dah. Mengaku Islam. Jangan kita naik gitu semua. Mentang-mentang dia mengaku Islam tu kan Allah, boleh bela juga, nak bela juga. Dah lalu. Jadi sebab tu Allah Taala tegur, "Fama lakum fil munafiqin." Kenapa kamu ni berkenaan dengan munafikin lagu ni dah kamu jadi pecah, jadi dua kumpulan pula. Dah. Sedangkan wallahu arkasahum bima kanu. Dekat Allah SWT tak kenal dah dia orang lagu ni dengan sebab perbuatan mereka. Aturidu an tahdu. Adakah kamu ingin mereka dapat hidayah? Orang yang mana Allah Taala sesatkan? Dia siapa Allah Taala sesatkan tak ada jalan dah untuk dia dapat jalan hidayah. Waddu law takfuruna kama kanu. Ni tengok ni Allah nak bagi tahu. Ni munafik lagu ni. Munafik lagu mana? Waddu law takfuruna kama. Mereka ingin supaya kamu jadi kafir. Seperti mana mereka jadi kafir. Tengok. Ni munafik lagu ni. Ayat-ayat dia tu kafir belaka dah. Tak kenal. Tapi ngaku Islam. Waddu law takfuruna kama kafaru. Mereka nak supaya kamu jadi kufur. Tidak berhukum dengan Allah. Allah Taala semua tak sesuai. Tak. Tutup aurat ni ketinggalan zaman dah. Kita buat gitu dah lah ni. Tak. Mau tak peti pun ayat boleh dah. Tak. Aurat ni tutup ni khusus untuk isi Nabi ya. Tak dalam Quran. Macam-macam ditimbulkan syubhat. Cakap apa dia? Waduh, mereka ingin supaya kamu hukum seperti mana mereka hukum. Fatakununa, supaya kamu jadi sama. Supaya kamu jadi sama. Maka Allah kata fala tattakhidhu minhu awliya. Janganlah kamu jadikan mereka sebagai wala, sebagai teman. Tak boleh orang lagi. Walaupun ngaku Islam. Tengok tinggi kan. Tak boleh nak tipu kan sebenarnya orang Islam ni. Walaupun mengucap la ilaha illallah ni, asyhadu an la ilaha illallah ni. Jangan gitu. Jangan kerana dia Nabi kata ada siapa mengucap la ilaha illallah kan. Tak, maka apa dia? Diri dia, harta dia ni terjamin kan. Dia tak baca habis illa bihaqil Islam tu ada. Maka Allah Taala kata jangan jadikan mereka ni sebagai teman. Sehingga bila hatta yuhajiru fi sabilillah, sehingga dia hijrah di jalan Allah. Tak kembali jalan Allah. Hijrah sungguh. Pas hijrah tak ada ni. Hijrah memang hijrah fatah, hijrah tu tak ada dah. Hijrah ke Madinah tak ada, tapi hijrah kekal sampai hari kiamat. Hijrah ke apa? Hijrah mana Allah anhu atau ma haramallah. Hijrah kepada apa yang Allah SWT larang. Ni kekal. Dia kena hijrah. Kita nampak dia kena hijrah. Nampak hijrah? Tak, dia telah hijrah, dia telah berubah dah. Dia telah tinggal dah pendapat dia, percakapan dia lagu tu. Sehingga dia lagu tu baru boleh kita tu semula. Tapi dia main cara hidup tak semaya bed, tak gapo, tak cuma dia nama dia Ahmad ya. Nama dia Muhammad. Kata leh. Tak. Fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu. Tapi sekiranya mereka tak sedia, tak sibuk ubah lagu tu. Nak kekal cara hidup lama, maka Allah dah kata apa? Fakhudhuhum, tangkap mereka tu, bunuh mereka tu. Haitsu wajadtum. Di mana saja kamu ada. Kena kemah. Tapi itu dah perintah-perintah lagu ni kan, seperti mana jihad tadi lah. Ni diperintah oleh siapa? Oleh amir, oleh ketua lah. Dia bukan untuk setiap orang. Dah syarat nak jihad ni dikena pemimpin. Bakal pemimpin tak asyik, dia bertanggungjawab lah. Dia bertanggungjawab. Dah pemimpin bertanggungjawab. Pemimpin ni bukan satu benda yang mulia. Dia satu amanah, tanggungjawab. Semua tak laksana, hukum Allah tidak dilaksana ke tak? Hudud ke gapo ke perintah Allah ke, dia bertanggungjawab belakang. Buat tu benar dia tahu tak tidur lain.
Kita tak bertanggungjawab. Dia bukan masalah kita sokong dia. Dan tugas dia kena fikir lagu mana. Cakap pada dia ke arah semua lagu mana ni. Kerisauan dia, patut dia hidup malam dia jerit. Baru dia akan bertanggungjawab di akhirat nanti. Kita ni nak salah kau kan? Tak, setiap orang bertanggungjawab masing-masing. Tak, 10 orang kaya kan? Orang kaya dia kena buat zakat. Kita tak cukup nisab kita tak. Tak, harta tak ada, tak cukup nisab ke apa. Kita tak bertanggungjawab. Kita kena buat zakat. Kita tak ada, bukan bagi kita. Orang kaya, dia bertanggungjawab. Dia kena bertanggungjawab. Syariah kita bahagi gitu dah. Kita yang buat syariah baru letak tangan semua orang bertanggungjawab dah. Bahagian untung boleh demo, bahagian masak, bahagian tanggungjawab kita kena tanggung. Masa apa begitu pula? Islam mana ada lagu tu? Islam ni Nabi kata dah, pemimpin bertanggungjawab terhadap kepimpinan dia. Satu orang lelaki bertanggungjawab terhadap kepimpinan dia, ada kepimpinan. Semua orang ada tanggungjawab masing-masing. Jadi hak melibatkan pemerintahan semua tidak berhukum dengan Allah ni, pemimpin bertanggungjawab. Orang lain tak bertanggungjawab kecuali sokong seperti mana dia. Seperti mana bagi tahu kan? Manusia ni 4 golongan. Orang kaya, orang ada Allah Taala bagi ilmu, Allah Taala bagi harta. Ada Allah Taala bagi ilmu, tak bagi harta. Ada Allah Taala bagi harta, tak bagi ilmu. Ada Allah Taala tak bagi ilmu, tak bagi harta. 4 golongan manusia. Hak bagi ilmu, bagi harta, dia guna ilmu, dia guna harta dia kerana Allah SWT belakang. Maka siapa-siapa yang mana diberi ilmu tak bagi harta. Kalau ada ilmu kata, kalau lah aku ada harta macam dia, aku guna seperti mana dia juga. Maka ganjaran dia sama. Ganjaran dia sama dengan orang ilmu ada harta. Sama. Nabi bagi tahu sama, tak ada beza. Sebab apa? Niat dia sama. Niat dia sama. Tapi satu orang tak diberi ilmu, diberi harta. Dia guna harta dia untuk derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Sebab dia tidak ada ilmu. Satu lagi orang yang mana tidak diberi ilmu, tidak diberi harta. Tapi dia tengok orang kaya tu guna harta mewah gitu dah. Kalau dah aku jadi seperti dia, aku akan buat seperti dia. Maka dia sama ya. Dia sama. Dari sudut niat. Dari sudut niat. Kalau dia setuju dengan pilihan lagu tu, maka dia sekali dengan pilihan tu. Tapi setiap orang bertanggungjawab, tak ada amalan masing-masing. Cuma asalnya jihad ni tanggungjawab daripada pemimpin. Bahawa pemimpin dia yang sepatut orang lain tak boleh. Ya, Nabi telah bagi dah. Tak. Cuma dari sudut tanggungjawab umum, kita lah kena sedar dia. Kita dengan tanggungjawab pemimpin kena royak. Kena royak kepada pemimpin. Kena royak kepada pemimpin. Tak. Dengan ikhlas, dengan jujur. Tak. Bahawa ni tanggungjawab dia. Semua ni bertanggungjawab belakang. Segala hukum Allah yang sepatut kena putus dengan hukum Allah. Segala masalah berlaku di negeri dia merintah Kelantan ni. Dalam Kelantan ni segala masalah berlaku yang berkaitan dengan hukum Allah SWT. Curi ke apa sepatut kena hukum Allah, tidak buat dengan hukum Allah, maka dia bertanggungjawab. Dia orang hukum itu semua bertanggungjawab belakang. Bertanggungjawab belakang. Sebab negeri ni dia perintah. Dia perintah. Sebab dia tak boleh senang. Dia perintah daripada Allah. Sebab tu kebesaran Allah. Kalau tak ada kan, dia tak ada surga apa. Tapi kalau benda tasawur, jadi Allah Taala perintah dia. Munafik lagu ni Allah Taala kata apa dia? Fakhuduhum. Tangkap orang lagu ni. Bunuh dia di mana saja kita jumpa. Dan jangan jadikan mereka ni sebagai apa dia? Pelindung dan penolong. Tak boleh pakar. Ini munafik lagu ni. Illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum. Melainkan melainkan dia sepatutnya kita buat lagu, tapi oleh kerana dia ada illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kecuali satu golongan Allah Taala bagi tahu dia ada gapo dan mitsaq, dia ada perjanjian, dia ada sekutu, tahaluf dengan satu kaum yang mana di antara kita dengan kaum tersebut ada perjanjian. Perjanjian. Tu pun aujaukum, atau dia datang menghadap jumpa kamu dengan dada dia dengan sespit. Sebab dia diberi tekanan. Diberi tekanan supaya memerangi kamu. Ataupun ayyuqatilu qaum, ataupun memerangi kaum mereka. Jadi mereka mari ngadu tak pada kerajaan Islam ni. Tak. Dia tak siap perang dengan kita. Dia pun tak siap perang dengan kaum dia juga. Keadaan dia terdesak lagu tu. Keadaan lagu tu, orang lagu ni. Jadi Allah SWT bagi tahu pada Nabi, pada kita bagaimana nak mualak dari sudut negara ni. Dari sudut negara. Dia ada negara-negara kecil, dia berkecuali. Tak. Berkecuali. Dia sudut agama dia sama dengan orang kafir lain. Dia tak bukan Islam. Tapi dia tak siap perang kita, tak siap cari masalah dengan kita. Dia pun tak siap balas dengan orang dia juga. Dia lagu mana? Tengok Islam bagi ruang. Dia tak ada kata kalau mutak alik aku, tak sokong aku, musakal tak ada.
Ni surah keadilan kan? Surah ni keadilan kan? Surah ni masih lagi Allah Ta'ala tunjuk kan? Tak. Jadi kalau berhadapan dengan kaum lagu ni, dia mari jumpa, mari berbincang dengan kita ni, kita dengan demo tu tak seperang dengan kaum kita, kita tak seperang juga. Jadi orang lagu ni lagu mana Allah nak bagi tahu? Orang lagu ni tak boleh. Kita boleh setuh dia. Tak boleh setuh dia. Kan bahaya kan? Jolo pada depan kita ayat lagu ni, belakang kita lagu lain. Kan? Tengok Allah Ta'ala bagi pada. Allah Ta'ala bagi tahu hakikat pada kita. Walau sya'allahu la sallallahu alaikum fala qatalukum. Tak. Kalau Allah Ta'ala kendaki, Allah Ta'ala boleh buat mereka tu benci pada kamu, lepas tu nak serang kamu. Tapi kalau mereka mari tu suruh di ayat lagu tu tak. Tapi dengan syarat kan fa in i'tazalukum, sekiranya mereka berkecuali, tidak terlibat dan untuk serang kamu, maka falam yuqatilukum, mereka tidak menyerangi kamu, wa alqaw ilaikumussalam, dan mereka tawarkan perdamaian, maka orang lagu ni kaum lagu ni, negeri lagu ni, wilayah lagu ni Allah Ta'ala beritahu fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, maka tidak ada jalan untuk kita setuh dia. Kita kena jamin keselamatan dia, kena jamin keselamatan dia. Ini dalam peperangan. Cuma Allah Ta'ala kata jiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu. Kemudian Allah Ta'ala bagi kamu akan jumpa juga satu kabilah, satu golongan yang mana dia memanglah zahir dia tak seperang kamu, tak seperang kaum mereka. Tapi kullama ruddu ilal fitnah urkisu biha, setiap kali dak diprovok oleh orang lain dak supaya serang kamu dak. Oh serang dak macam-macam diprovok kan masa ni. Dak ni suasana perang ni, cerita perang ni. Dak mereka sentiasa nak membatalkan perjanjian mereka dengan kamu, nak khianat. Orang lagu ni Allah Ta'ala bagi tahu kaum lagu ni fa illam ya'tazilukum wa yalqu ilaikumussalam wa yakufu aydiyahum. Orang lagu ni kalau mereka tidak asingkan diri daripada kamu, dia tidak tawarkan perjanjian, dia tidak tahan tangan mereka daripada serang kamu, dah tak ada. Tanya dia tak boleh jawab ke apa. Tak. Dia terkesan dengan statement-statement dia pun nampak macam sokong dah. Maka kaum lagu ni Allah Ta'ala kata fakhuduhum waqtuluhum. Maka orang lagu ni pun serang juga. Maka bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpa mereka ni. Wa ulaikum ja'alna lakum an sultan. Kerana orang lagu tu Allah Ta'ala kata kaum lagu tu kabilah lagu tu kami jadikan jalan tak, bukti untuk kamu hapuskan mereka. Sebab apa? Sebab dia memang tak puas hati, dia akan serang kamu kalau tidak. Jadi ini panduan daripada Allah SWT dalam perang. Jadi Allah Ta'ala sebut munafikin dalam ayat ni apa? Munafikin yang mana duduk alik orang kafir. Tak statement dia, percakapan dia, tak wala orang kafir, orang lagu ni, munafik lagu ni tak. Allah SWT tidak benarkan kita ni duduk sekali, jadikan mereka teman. Kemudian bila cerita bab perang, tak mari ayat berkenaan dengan masalah tak berlaku pembunuhan tak sengaja. Tak sengaja. Sama-sama Islam. Sebab apa nak ayat nilai orang Islam itu mahal. Orang Islam sama-sama Islam tak boleh berlaku pembunuhan. Tak boleh berlaku pembunuhan. Tak, nilai orang Islam ni mahal. Tak. Haram harta dia, maruah dia untuk kita cerobohan. Tak. Tengok ni Allah datangkan ayat khusus. Bunuh sengaja pun ada hukum. Tak. Bunuh sengaja pun ada hukum. Sebab tu kita kena dengar hadis-hadis Nabi berkenaan dengan nilai orang Islam ni. Tak. Caci orang Islam ni fusuk. Wa qitaluhu kufr, Nabi kata. Caci orang Islam ni satu kefasikan. Bunuh orang Islam ni kufur, satu kekufuran. Kufur adalah hadis konsisten dengan Quran. Tak. Dia ni khilaf di kalangan para sahabat sendiri ni. Mana bunuh orang Islam secara sengaja ni kekal dari neraka. Kekal dari neraka. Mereka pakai zahir ayat ni sebagai kata mansuh lah. Tapi sebagai sahabat tak kekal, tak. Ayat ni tidak mansuh. Ayat ni tidak mansuh. Tak. Sebab apa? Sebab nilai orang Islam. Sebab nilai redah. Tak boleh. Orang Islam nilai ulama tak boleh. Selepas maya hisab di akhirat, dima darah ya. Akhirat kan? Dalam kubur iman. Di akhirat mula-mula sekali hisab ke apa dia? Semaya. Maya molek. Lepas maya ke apa dia? Dima. Berkenaan dengan darah. Darah Islam. Darah. Bahaya. Sebab tu kita kena besarkan perkara ni. Sebab tu bahaya amalan-amalan sistem-sistem yang mana caci-mencaci ni bahaya. Dia balas perang ni, dia kena biasa dengan caci dengan kata-mengata dulu. Sebab tu dari saya takwi, ribah takwi, tuduh takwi. Sebab tu suruh jauh, apatah lagi bunuh. Sebab tu tengok hadis Nabi tak? Caci orang Islam ni fasik. Bunuh dia ni satu kekufuran.
Satu kufur. Tak boleh. Sebab nilai orang Islam ni maha. Nilai orang Islam ni maha. Maha daripada Kaabah. Maha daripada Kaabah. Maha daripada dunia dia seisi. Nilai orang Islam ni. Nah. Kalau tak ada orang Islam, tak nak hancur dunia ni. Dunia ni ada ni. Orang kafir semua numpah kerana ada orang Islam. Kalau tak ada dah orang sebut Allah, 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 tak nak binasa. Kaabah ada pun tak nak binasa. Tak, Allah tak binasa ni kerana ada orang Islam. Sebab tu kita nak pandai, belajar, tengok. Ini salah satu cara Nabi tarbiyah kita dah. Untuk wujud kesatuan ni. Kita pandai orang Islam ni dengan nilai dia sebagai seorang Islam. Harga dia. Dan ramai-ramai manusia ni 7 bilion ni, 8 bilion sekarang ni, dia dah sama-sama setuju dengan kita ni. Allah tu Allah, kiblat tu kiblat. Nabi tu Nabi. Jadi Allah SWT, "Wa kana lil mu'min an yaqtula mu'minan illa khata." Tidak patut bagi orang mukmin bunuh mana-mana orang mukmin melainkan kalau tak sengaja, salah. Kalau zaman kita kan accident tepuh kereta. Tak. Kalau zaman dulu pergi manah ke, pergi buru ke dah. Silap waktu malam kan. Allah kata, "Wa man qatala mu'minan khata." Siapa dia bunuh orang mukmin secara tak sengaja, tak. Maka hukuman dia lagu mana? Fa tahriru raqabatin mu'minah. Maka pertama sekali dia kena bebaskan seorang hamba mukmin. Bebaskan hamba orang mukmin. Sampai tak ada hamba lagu mana? Sampai tak ada hamba. Sampai tak ada hamba kan? Tak. Dia kena puasa 2 bulan. Betul orang pada puh orang mati kan? Walaupun tak ada undang-undang Islam ni. Undang-undang Islam. Allah SWT tak. Dia kena bebaskan seorang hamba, dia kena bayar dia. Wa dia tu musallamatun ilah. Dia ni kena serah pada ahli dia, pada wali dia, pada wali dia. Kena bayar dia. Dia ni sebenarnya kalau ikut tahqiq sebenarnya ikut ketentuan daripada Amirul Mukminin, daripada pemimpin lah. Tapi Nabi telah letak standard dah. 100 ekor unta, 100 ekor unta, ataupun 200 ekor lembu. Tak. Ataupun 1000 dinar. 1000 dinar nilai dia. Nilai dia. Ni dia kena bayar. Allah nak bagi tahu tepuh orang mati atau bunuh orang dengan tidak sengaja, pertama kena bebaskan hamba. Tak ada hamba kena puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut kafarah. Mereka kena bayar dia. Dia ni siapa dia bertanggungjawab dia ni? Dia ni akilah. Pembunuh tak bertanggungjawab. Ummah Islam ni. Tak orang tepuh tu kan? Dia tak bertanggungjawab, bukan tak bertanggungjawab sepenuhnya dia. Yang bertanggungjawab siapa dia? Akilah. Siapa dia akilah ni? Apa dia? Akilah ni usbah daripada ahli keluarga dia, belah ayah. Yang bertanggungjawab ni siapa dia? Ayah dia, pak saudara dia, ayah dia juga adik-beradik ayah dia, pak dara dia juga sepupu-sepupu dia. Tanggungjawab. Dia pun ni kena bayar, kena kehin. 100 ekor unta ni, cari lagu mana? Dia panggil akilah. Lepas tu kalau orang lelaki lah, kalau orang perempuan separuh. Orang perempuan separuh orang lelaki. 90 ekor unta. 90 ekor unta. Nilai dia. Sama ada nilai unta ataupun nilai emas. Kalau emas 4,280 gram. 4 kilo. 4 kilo emas. 4 kilo lebih. 4 kilo nilai seorang. Dah retina separuh. Ni. Sebab tu ni ekonomi Islam. Ini sistem cara Islam ni. Dia bukan semata-mata orang Islam, bukan ekonomi semata-mata ekonomi. Sebab tu kalau kita memikir semata-mata ekonomi, dia kering gitu. Sumak pak orang kafir ada bank lah. Bank Islam, tambah Islam pula. Tapi dia punya asas dia supaya lepas tu dia ubah sikit dah. Tu jadi kita pening tu. Lepas tu mula kita heran dah. Jadi natijah dia sama ya. Kita tukar, kita sepelek. Dah. Sebab apa kita tapak orang lain. Kita ada tapak kita sendiri dah. Dia tapak sendiri kita semua dia berkait. Dia usul dia yang sama, usul daripada usul dia la ilaha illallah. Sistem akidah. Kalau ada sistem akidah, dia akan kemah dah. Sebab apa? Siapa dia akidah ni? Ayah kita, pak saudara kita, adik-beradik kita lelaki. Akidah, adik-beradik kita lelaki. Dah. Lepas tu pak saudara kita, dengan sepupu kita. Pak saudara kita, sepupu kita ni. Dia pun bertanggungjawab, dia kena bayar juga. 100 ekor unta, pas 100 ekor unta bukan sama, dia kena ada jenis-jenis dia juga. Orang anak muda ke, orang tua ke, umur berapa ke, dia kena. Pas demo ni berlaku kena sesat.
Ini kena selesai. Kena selesai. Kena begitu. Maknanya sistem, kalau zaman Nabi ni maklum dah. Bila berlaku kematian lagu mana? Cari akilah dia. Jadi akilah setiap orang itu dah tahu dah. Dia ada akilah dia. Ada akilah dia. Akilah dia akan bayar. Orang perempuan sini kita nampak hikmah Islam ni, orang perempuan tak ada tanggungjawab. Kalau orang Islam, orang tino tu bunuh. Orang perempuan kan, dia bunuh. Dia tepuh orang. Dia tak tanggungjawab ke apa dia? Dia tahu. Akilah dia bertanggungjawab. Dan akilah dia akan bertanggungjawab. Jadi ini Allah Taala bagi tahu. Illa an yasaddaqu. Kecuali kalau keluarga pewaris tu, wali dia tu ayat tak apalah. Sebab biasa berlaku pembunuhan ni dak sepupu sama sepupu ya. Dak belah tak temuk dara belakang. Dak mak kata maaf sama ada maaf separuh. Sepatut 100 ekor unta 50 jaga, dak 70 ekor unta jaga, 10 ekor unta jaga. Itu illa ayasani. Mengikut wali tu nak sedekah kan. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa hum mu'minun fatahriru raqabatin minah. Tapi sekiranya yang terbunuh tu mukmin tu dia daripada kaum yang mana wali dia tu orang kafir. Kafir pula musuh. Kafir pula perang musuh. Tak. Maka pembunuh dia tu cukup sekadar bebaskan hamba perempuan, bebaskan hamba perempuan. Kalau tak ada puasa. Wa in kana min qaumin bainakum bainahum mitsaq fadiyah. Tapi kalau dia bunuh tu kaum tu kafir tapi zimmi, ya ada perjanjian. Tak. Maka kena bayar juga fadiyatun musallamatun ila ahli. Maka kena serah dia ada kepada keluarga pewaris dia. Walaupun orang kafir sama je. Tak. Dan Islam ni sama, dia orang kafir. Cuma fuqaha kita lah bezanya. Tak. Orang Yahudi tak ada kata separuh tapi mazhab-mazhab dia ada pembahagian dia dah. Orang Majusi lagu mana, orang Yahudi lagu mana, orang Nasara lagu mana, sudah ada dah. Tapi tu tak kena bayar dia. Dia ni ada bahagian dia je. Kalau kita bunuh dia. Dari Islam bukan sama-sama Islam semata-mata. Tak, kalau orang kafir ada perjanjian dengan orang Islam, kafir zimmi. Tak kafir seperti mana tempat kita lah ni lah. Tak, kalau kita tepuh dia kena bayar berapa? Tak, tapi sebagai ulama kata sama dengan orang Islam. 100 ekor 100 ekor unta kena bayar. Sama. Dia kena puasa juga, Kalau kena bebaskan hamba juga sebagai kafarah. Tapi siapa dia tak ada hamba, maka fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan min Allah wa sarubul la berturut-turut sebagai taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah ni aliman hakimah. Tengok hukum dia. Dari mana tak ada kan? Ada. Habis saja kita rugi saja. Mati-mati kita. Kita setuju dengan hukum tu. Sampai kita kata cidik tu PhD ke master ke bagi undang-undang ni. Tak ada apa. Dah tak ada apa dunia rugi, akhirat pula dengan Allah Taala tak ada rasa gapo pula. Dua-dua rugi, dunia pun rugi. Tak, akhirat semua telah kan? Tak. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammin. Allah siapa dia bunuh orang mukmin dengan secara sengaja. Allah Taala tak sebut dia ke gapo dak. Fa jazaa'u balasan dia ni jahannam. Neraka jahannam khalidina fiha. Kekal dalam itu, batu ghadiballahu alaih. Murka Allah ke atasnya dan laknat Allah ke atasnya. Wa addalahu adab. Dan Allah Taala sediakan untuknya azab yang sangat besar. Tengok nilai orang mukmin. Batu jangan. Jangan. Dia benda ni mari daripada agama. Mari dengan kita nilai orang mukmin. Sebab tu nilai kita mulia orang mukmin tak? Kita tak ngopak ke dia. Apatah lagi nak fitnah pada dia. Lepas tu kesilapan dia pejam mata. Ya gitu. Ni panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali sama peringkat hudud kan. Apa dekat hudud baru kecil. Tu kita punya kayu tangan merah kita lah gitu. Orang mukmin sama-sama kita ni, kita tak akan ngopak dia. Tak akan fitnah kesilapan kita pejam mata. Dah pejam mata. Baru dapat islah umat ni. Tapi kecek sedang lagu ni nak buat tu dia perlu iman yang kuat, taksub dengan kehidupan akhirat. Lidah ni betul-betul nak jaga. Payah kan? Payah. Macam-macam je. Kalau kita tengok zaman salah kita kan, siapa dia? Tengok ni. Abdullah bin Aun. Abdullah bin Aun ni siapa dia? Dia sezaman dengan Imam Malik Tengok, sezaman dengan Imam Malik. Sezaman dengan Imam Malik. Abdullah bin Aun. Mana kalau perawi hadis ke ada Syak Ibnu Aun lebih aku suka daripada syak dia tu macam yakin orang lain. Dia punya kemah ilmu hadis dia. Kalau dia Abdullah bin Aun ni, kalau dia perawi ke dah pengkritik hadis ni, dah tokoh-tokoh hadis ni, kalau Ibnu Aun syak dia tu supaya yakin orang lain dah.
Kalau dia yakin juga, orang tak kritik dah. Kemah dia punya kemah. Tak. Ilmu dia. Bawa orang memang kemah. Ilmu dia memang kemah. Tak. Adab dia tinggi, jihad dia kemah. Pergi fisabilillah macam. Tak. Berani dia dengan rumah beradab dia ni. Abdullah bin anak bui pada Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani bui pada Anas bin Malik. Anas bin Malik, Sabit ni Abdullah bin Aun. Dia bagi tahu apa dia? Aku ada sibuk dengan hadis kan tak? Sibuk dengan hadis kan kena kecek perawi ni sikoh ke perawi ilmu yang ingat dia kan macam ngopak ke zahir dia kan untuk hadis Nabi. Tak. Jadi dia cuba tahan diri dia tak si kecek keburukan orang. Tak. Dia pajar diri dia ni kalau aku kecek apa keburukan orang tak. Maka ke atas aku kena puasa. Kena puasa. Dia projek gitu. Tak. Jadi dia ngopak je dia puasa. Bila ngopak puasa, lama-lama kan oleh kerana biasa kan tak. Nak ngopak ke nak kasih hari tak apa boleh lepas di puasa. Jadi puasa tidak mahalai juga. Puasa pas ni puasa kita puasa. Jadi puasa ni tidak mahalai dia. Dia mikir mula tak jadi puasa ni. Puasa pun ya gapo dia? Kecek juga hari. Jadi buat lagu mana? Dia kata aku telah wajib diri aku ni setiap kali aku kecek hari tak. Aku kena sedekah 1 dirham. Sedekah 1 dirham. Dia kata famin hubbid darahim. Dia kata kerana cinta aku pada dirham tu maka aku tak jadi. Setiap kali nak kecek pas ni kena sedekah dirham. Saya tak jadi. Baru tak jadi. Cara dia nak didik diri dia supaya dapat kawal diri dia. Macam-macam salah dia. Dak bangun tahajud sebagai salah kita, dak bangun tahajud ke dak. Malah bangun tahajud ambil liling tak atas tangan dak. Panah. Lepas tu kayak berdiri setahun ni muntah nak tahan dah. Lepas tu dalam kubur api neraka ni. Bangun. Cara mereka pujuk diri mereka supaya taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam. Untuk bina perkara ni. Tapi ni nilai orang mukmin. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada kita. Sebab tu kita kena bina. Dia asal lagu ni dibina, para sahabat dibina ni. Baru boleh. Ni kita terlibat dengan satu sistem dah. Kecek orang tu memang dah menjatuhkan orang satu pulang untuk kita naik. Bahaya. Sebab tu kita jadi lagu ni. Ni sistem salah. Sistem pelagar kita dah memang pelagar dah. Fitrah kita dah tengok anak kita, nak tahu manusia tengok anak kita. Kekoh macam kan. Sifat kita dah. Mana ada ajar, mana kita ajar tu. Balah lah. Nyak gini ke dia ni. Dah. Balah tu gak. Dah. Tak sampai kata baru balah dah. Naik kereta tu gak dah. Kena ada hotel dia kereta ni. Dah. Balah ke apa ke sepadan dia. Dah. Sifat manusia. Balah. Dah. Bah kita terlibat dengan satu sistem memang suruh balah. Jadi hijau. Sebab tu dia bercakap, dia bukan pohon kita ni. Pohon kita bukan lagu tu. Tak bau dengan pohon kita. Ni pohon kita tengok ni, nila ni. Kemudian tengok, ya ayyuhallazina amanu, kembali semula jihad. Ni ada dalam jihad ni. Nak tarik perasa. Lepas tu dalam perang ni ada adat dia pula ni. Ni payah ni. Bukan kata boleh pergi kata orang qasidah ni. Ya ayyuhallazina amanu, wahai beriman, idza darabtum fi sabilillah, bila kamu berjuang di jalan Allah, maka fatabayyanu, maka kena pasti musuh tu biar pasti. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam. Jangan kamu kata orang yang mana bila kamu nak bunuh dia kata aku Islam, dia lihat pabda dia aku Islam. Tak, kamu pun kata lasta mukminah, bukan Islam kamu tu. Sebab kamu nak harta ghanimah dia. Tu. Ni tu. Ni sahabat Allah Taala uji ni rapat je ni. Ni ayat ni kita baca gini sebenarnya kita duduk style gini dalam masjid dengan ekor gini ni. Ini ni ayat dalam medan perang ni. Tak kisah siapa dia Usamah bin Zaid, 2-3 orang sahabat ni. Kerana perkara yang sama, lebih kurang perkara yang sama. Tak. Duduk tengah perang kan tak? Awal musuh tu dia kalah. Tak nak lawan kita. Dia pun buat pedang dia kata aku mengucap la ilaha illallah. Aku masuk Islam. Aku Islam. Tengah perang tu. Nabi marah pada Usamah tu. Cucu Nabi, cucu akak Nabi tu. Usamah Nabi saya kau dia, tapi tengok Nabi marah kita mau. Tak. Bila Usamah kata dia tu lepas pedang tu, dia rakyat dia Islam tu sebab dia takut tu. Tak. Dia nak selamatkan diri dia. Tak. Mana tu berlaku tu? Bukan Usamah pergi cari dalam pendapat orang kafir dan masa tengah perang. Ni ada orang Islam ni. Dia tu kita suasana dalam peperangan, suasana yang menakutkan.
Suara badai dia sama ada tekuk kita putus, tekuk dia memang putus. Suara lagu ni suara yang penuh ketakutan ni bahaya. Kita kecek lagu tu. Tapi Islam ni Allah SWT minta orang mukmin ni jihad ni tak. Dalam keadaan lagu tu pun kena tabayyu juga kan, kena jelas juga kan. Ni peringkat tinggi ni. Masa ni kalau tidak ada takwa pada Allah, tidak ada zikrah ni, orang tak stabil, mikir tak stabil dah ni. Mikir tak stabil dah. Tapi tengok kan, siapa peringkat lagu tu supaya dapat kawan diri. Tak. Bila dia pura-pura apa, agak tangan kawan Islam. Orang Islam beres. Oh beres. Hai. Mana tahu dia tipu tak? Dia punya waham dia, tapi tak ada. Ni perintah Allah. Ni perintah Allah. Ini perintah Allah SWT. Perintah Allah SWT. Allah telah bagi tahu pada para sahabat, tabtaguna aradal fa indallahi maghanim katsirah. Allah telah bagi tahu sebenarnya kamu pun begitu juga dulu. Mu pun bukan Islam juga, bukan Islam asal juga. Bila mengaku Islam tu, terimalah. Terima. Hamanallahu alaikum fatabayyanu. Maka kamu dulu pun bukan Islam juga dan Allah telah bagi hidayah pada kamu. Oleh kerana itu fatabayyanu, dua kali fatabayyanu. Pastikan. Kena pastikan. Tak, pastikan sungguh. Pasti. Tak. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Tengok Allah Taala tentang perbuatan kamu jelas belaka. Jelas belaka. Maksudnya tak kena pasti benar-benar. Kena pasti benar-benar. Dia boleh tahu dia ada pengalaman. Tak, orang ni tipu tak tipu, tahu, masih tahu. Cuma dia tak boleh buat mudah, tak boleh buat mudah. Tu asas dia, tak ada mudah. Semata-mata kerana kita nak ghanimah dia, kita nak harta dia. Tak boleh ada unsur tu. Mana kena suci sungguh kerana Allah Taala sungguh. Ni peringkat bahaya. Dahlah kita ni korban gapo dia? Modal kita bayar orang pergi pergi ni, dia ada hutang dengan orang. Faham ni pitih belaka ni. Tu. Susah. Payah belaka. Ni atas bunuh seorang tu muka dalam Islam kan tak? Kalau kita bunuh dia tu, apa yang ada pada tubuh dia tu semua hak kita. Hak harta ghanimah hak lain. Hak tu hak kita. Bah tengok dia baju besi dia mahal gapo kan tak? Kuda dia gapo? Ada. Jadi dia akan mari benda lagu tu sebab kita korban belaka kan. Tak mari perang ni kuda pinjam, tak gua tu buta, gua ni buta. Kadang gejolak. Tapi tengok Allah Taala bagi panduan pada para sahabat. Fatabayyanu, kena pastikan. Kena pastikan. Kemudian Allah Taala tarhib semula tata jihad. Tarhib semula tata jihad. Ya, ni jihad mana ni? Jihad fardu kifayah, bukan fardu ain. Allah Taala bagi tahu tentang kelebihan la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil dharri wal mujahidin fi sabilillah. Tidak sama orang yang duduk tak berjihad di kalangan mukmin selain daripada orang yang mana ada keuzuran lah. Tak, selain mana orang yang ada keuzuran, orang tua, kanak-kanak, orang yang tidak sempurna. Tak. Allah Taala bagi tidak akan sama. Pasti Allah tidak akan sama orang yang mana tidak berjihad di kalangan orang mukmin yang tidak ada keuzuran dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta mereka dan diri mereka. Tidak akan sama ni Allah Taala tanya diri kita. Walaupun ni jihad fardu kifayah ni. Fardu kifayah. Kalau fardu ain tak boleh kena semua kena pergi belakang. Tak ada ayat gini. Sebab apa faddalallahu al-mujahidin? Allah Taala telah lebihkan orang mujahidin, orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta mereka, dengan diri mereka sebut. Berbanding orang yang duduk kan. Satu darjat yang sangat tinggi, satu darjat yang sangat tinggi. Wa kullan wa'adallahu husna. Dia semua tu Allah Taala janji dengan janji yang baik. Dia wa faddalul mujahidin al-qada. Allah Taala lebihkan orang mujahidin berbanding orang yang tidak berjuang ni ajran azima, ganjaran yang sangat besar. Ganjaran yang sama. Tengok. Semua tarik jihad belakang surah. Darajatin minhu maghfiratan. Kemudian Allah Taala jelaskan lagi. Darjat lagu mana? Darjat yang mana yang Allah Taala akan bagikan yang sangat besar. Dan juga wa maghfirat wa rahmah. Keampunan dia juga ahbab. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Kemudian ayat seterusnya ni Allah Taala kritik sebagai para sahabat tak buat alasan keadaan ni tak boleh taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah Taala ni ciri-ciri nifak, ciri-ciri tak. Ya, sebab ayat surah dia ni siap dia tu. Nak perbuat nifak. Allah Taala bagi tahu innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang yang mana dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Maka mereka tanya dia, qalu fi maka kamu ni alik mana sebenarnya? Maka buat alasan kunna mustad'afina fil kami ni golongan yang mana lemah, tak ada pilihan dah. Paksa ni hidup alik ni. Ni cerita gapo ni? Allahu akbar. Ni cerita ni
cerita Allah Taala bagi tahu sahabat kita Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan peperangan Badar. Ni peperangan Badar ni. Sebahagian orang Islam yang berada di Mekah tak hijrah ke Madinah. Dia ada kemampuan boleh hijrah ke Madinah tapi tak hijrah. Tak hijrah ke Madinah. Jadi bila berlaku peperangan di kalangan Badar, bila berlaku Badar, bila Abu Lahab tahu Abu Sufyan rakyat pada orang Mekah ni, dak Nabi nak rapah dia punya dagangnya dia kan. Jadi orang Mekah semua panggil belakang, waktu baik belakang ni kekuatan-kekuatan yang ada ni untuk pergi serang Nabi Badar tu. Jadi dalam tentera orang kafir ni dak yang dipaksa keluar bersama ni siapa dia ni? Orang-orang Islam yang berada di Mekah dipaksa keluar dari dipaksa. Mereka ni orang Islam termasuk dalam kemudian siapa dia? Abbas radhiyallahu anhu, pak saudara Nabi sendiri. Jadi bapa ajak tubik ni nak suruh dapat agama, sebab kekuatan bilangan ni pun dia sebagai senjata juga. Nak suruh orang pergi. Itu yang berlaku. Tengok Allah Taala buat lagu mana. Sebab tu kita buat alasan tak ditaat perintah kerana keadaan kan tak boleh. Allah Taala tak terima. Ini dalam badan. Dalam badan. Jadi orang Islam mari tu dia tak terlibat dengan peperangan. Dia duk terlibat dengan makan ke binatang berterak ke, makan minum duk luar-luar ya. Tapi kena panuh. Panuh muka panuh sampai tu kan kena berhenti. Mati 2-3 orang. Orang Islam. Yang mana Islam sungguh? Tak. Jadi bila mati tengok Allah Taala gambar kepada kita ni. Bila mati ni bila sahabat tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagu mana keadaan mereka ni? Nabi tunggu wahyu. Allah Taala turunkan wahyu. Allah Taala beritahu innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sungguh orang yang mana mati dalam peperangan Badar tu, tapi duduk belah orang kafir. Tubik itu bukan kerana rela, kerana dipaksa. Memang paksa. Dia ada di Mekah tu dia ada rumah dia, rapah harta dia, pati isteri dia ada, anak tina dia ada, semua tu jadi urutan belaka tu. Darurat kalau kita istilah kita lah ni tu. Darurat. Maka jadi bila mereka hidup belah kafir, mati kena panah, dah tak sengaja, maka Allah Taala gambar kepada kita. Malaikat tanya ni, qalu fi, kamu ni adik mana sebenarnya? Nak kata orang Islam mati belah orang kafir. Maka mereka jawab, kunna mustada'afina fil, kami ni golongan yang mana lemah, terpaksa, dipaksa. Tengok malaikat kata, alam takun ardu, bukankah bumi Allah ni luas? Fatuhajir, buat tak hijrah sebelum ni? Boleh ngajak, kan ada jalan, kan boleh buat, kan boleh taat ke perintah Allah SWT. Tengok Allah Ta'ala kata apa? Faulaika ma'wahum jahannam, itulah orang yang mana masuk neraka jahannam. Wa sa'at masira, dia sebut budak tepat. Tapi tak ada kekal, kita tengok, tak ada kekal ni. Ya. Ni faulaika ma'wahum jahannam, sa'at masira. Tak ada kekal. Apa orang Islam? Ya. Tengok. Dia bukan dia ikut, tapi kerana terpaksa. Kerana terpaksa. Terpaksa pun dia tu menyebabkan ramai orang menguatkan orang kafir. Allah Taala tak kira. Tak kira. Sebab apa? Sebab ada orang seperti dia juga yang boleh hijrah. Jadi tak lain seperti mana dalam surah apa? Fussilat. Alladzina yujadna fi ayatillah min ba'di mastujiba lahum. Tak. Orang yang mana berhujah depan Allah di akhirat nanti kan? Tak. Apa tak boleh beriman ni? Dia buat alasan tak? Kerana gini. Selepas orang seperti mana dia ni beriman juga. Orang seperti mana dia taat perintah Allah SWT. Tak boleh dah. Tu yang tak boleh dah. Sebab tu yang buat tak. Masjid ni kan dah lama dah. Boleh semaya seperti mana perintah Allah gitu dah. Masjid-masjid lain tak boleh dah buat alasan dah. Batal belaka dah. Surah ni jadi hujah dah bagi surah lain tu. Surah ni hujah ni. Kita buat alasan kerana terpaksa tak boleh kan tengok. Sebab tu tak ada, kita tak jumpa ayat sabar di atas langgar perintah Allah SWT. Kita tak setuju ni, tak setuju. Kita tak setuju ni. Bahkan Nabi SAW jadi 70 orang mati, 70 orang kena tahu Badar kan. Dan di antara orang kena tahu Abbas ni, Abbas radhiyallahu anhu, Abbas radhiyallahu anhu. Jadi bila Abbas kena tahu ada Nabi kata kau pada Abbas, ifdi nafsak. Kamu kena tebuh diri kamu sendiri. Dan Abbas pergi jumpa Nabi nak guna syafaat Nabi lah. Tak, aku ni orang Islam. Abbas bagi tahu pada Nabi. Dia pak saudara Nabi kan. Dia kata wahai Rasulullah, alam nusalli, bukankah kami sembahyang? Alam nashhadu annaka rasulullah, bukankah kami bersaksi bahawa kamu ni Rasulullah? Kami bukan macam orang kafir lain. Kami ni orang Islam ni. Paksa yang gini. Nabi kata, mu nak debat dengan aku? Tak.
mukallaf dah. Nabi kata apa? Alam takun ardullah. Baca ayat ni. Kalau Allah Taala bagi sendiri bagi tahu, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukan ke bumi Allah ni luar? Ada jalan ke? Ada ikhtiar ke? Apa tak ikhtiar? Ada jalan. Tengok. Tuan-tuan, kalau darurat tu boleh pakai ni, sini darurat dah. Sini paling utama sekali, dia lebih teruk sekali. Darurat sungguh dia. Mana dipaksa keluar, dia tak suka ni, bukan kata badan ni bukan perancangan. Tak ada perancangan. Baik orang kafir, baik orang Islam. Nabi tidak rancang badan, orang kafir tidak rancang badan. Benda tu mari tiba-tiba. Tapi tak ada alasan darurat. Dah. Tiba-tiba. Tapi kalau ikut cara kita mikir lah ni darurat dah ni. Dah dipaksa keluar tiba-tiba bahaya kan? Tiba-tiba Abu Sufyan lari Mekah bagi tahu ke dah. Hatta orang dia bagi tahu buat persiapan sekarang. Dah. Nak serai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu panggil belaka, panggil abah ke abah, dia tengah pening. Bapa kita kena pergi, tak pergi kena paksa belaka. Ketika itu kekuatan yang ada masa tu, bapa tak panggil orang lain, bukan masa tu bukan perancangan tu. Sebahagian lagi musafir, sebahagian lagi nego mana lagi nego Yaman. Jadi ada masa tu kekuatan Quraisy tu yang ada tu buat belaka tu. Dia akan nak guna lah. Dia akan guna. Orang lagi kita darurat dah tu. Tak boleh. Tak ada tengok masuk neraka masuk neraka. Illal mustad, kecuali Allah Taala beritahu illal mustad, kecuali golongan yang mana ditindas di kalangan lelaki dan juga di kalangan wanita, di kalangan kanak-kanak, la yastati'una hilatan wala tak ada helah dah, tak ada helah. Dia tak jumpa jalan lagu mana nak hijrah, tak ada dah, tak ada nak helah. Bagi lagu ni bawa sana malah. Tapi kalau ada helah dia, bagaimana untuk sempurnakan perintah Allah, dia kena sempurna kan. Ada helah. Kita tak boleh, kita buat alasan sini boleh, tapi setiap daripada kita akan menghadap Allah belakang kan. Allah Ta'ala tahu. Allah tahu. Faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afun. Itulah orang yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala maafkan mereka. Orang lagu ni, orang yang mana rijal dia, wanita-wanita dia, kanak-kanak yang mana tidak ada helah. Termasuk dalam ayat ni siapa dia? Abdullah bin Abbas. Dah, Abdullah bin Abbas itu kan kanak lagi. Dah, dia bagi tahu aku termasuk dalam ayat. Dah, aku tak mampu. Tak, tapi ayah dia tak termasuk Abbas ni. Abbas. Nah, sebab tak mati. Tak, sebab tak mati. Faulaika asallahu ayat wa kana Allahu afwan, tapi Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Wa man yuhajir fi sabilillah, ni jaminan daripada Allah. Tarik lagi. Ni ajib surah ni dah. Tengah-tengah tu dia kecap benda lain, setuh benda lain. Sebenarnya tajuk utama dia ke apa? Nak bagi tahu ciri munafik, kemudian tarik jihad. Munafik tarik jihad. Tak. Sebab apa ni penawar bagi munafik? Wa man yuhajir fi sabilillah, siapa dia berjuang di jalan Allah, maka pasti yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'an, maka dia akan jumpa di atas bumi Allah ni muragaman katsiran wa sa'an, kesenangan yang banyak. Allah Taala bagi tahu. Allah Taala bagi tahu bila dia hijrah ya, Allah Taala akan buka jalan yang luas. Wa man yakhruj min baitihi muhajir, siapa dia keluar daripada rumah dia muhajiran ilallah, untuk hijrah kepada Allah dan Rasul, kemudian mati tengah jalan, dia boleh ganjar dia ikut niat, tak rugi sekali pun. Tak. Allah Taala akan jamin bagi ganjaran kepada dia. Kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu Taala ni Maha Pengampun, Maha Pengasih. Wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taksuru min as-salah. Bila kamu ini berkenaan dengan salat qasar. Sebab tu para sahabat peringkat kemudian kan, bahkan tabi'in pun ayat solat qasar ni, ayat dia ni dalil solat qasar ni. Tapi tengok siap dia kan untuk orang berjihad. Wa idza darabtum fil ard, bila kamu jalan di atas muka bumi ni, musafir di atas muka bumi, falaisa alaikum junahun, maka tidak menjadi kesalahan untuk kamu pendekkan sembahyang kamu ni, hopak jadi dua. In khiftum, sekiranya kamu bimbang an yaftinakumul ladina, sekiranya kamu bimbang berlaku fitnah daripada orang kafir akan serang kamu. Ni ayat dia. Tak, mana susah nak perang. Tak, dari sudut ni Allah Taala kekal lagu ni. Jadi tabi'in kan dia jumpa sahabat heran dia. Tak, ayat ni zahir dia qasas semaya, bila musafir kita duduk qasar ni, Allah Taala bagi tahu bila kita bimbang berlaku serangan daripada kafir, lah ni tak ada dapat kita belakang dah, rumah pasti bawah kita belakang dah, kita aman dah ni. Ayat ni lagu mana ni? Saya mau bagi tahu, aku pun tanya dah. Jadi sahabat tanya dah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Sedekah. Allah Taala sedekah. Qasar, bila musafir qasar ni, sedekah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terima. Nabi teruskan. Tak ada apa-apa pun boleh. Jadi tak ada. Tapi sebenarnya ayat ni
Sebab tu dia tak boleh Quran semata-mata, dia kena ada panduan daripada Nabi juga. Kalau tidak kita kan, mula kita mari pada syubhat timbul. Aku mana ni? Tidak. Tak. Nabi perkara ni tabi'in sendiri iskal tanya pada sahabat sendiri dah iskal dah. Sahabat tanya dah Nabi, dan Nabi telah bagi tahu dah. Nabi telah bagi tahu dah. Tak. Tapi ni dalil bila kita pergi musafir musafir di jalan Allah SWT, maka tidak jadi kesalahan. Bahkan sebenarnya satu sunnah Nabi sunnah yang mustaqim. Tak. Maknanya daripada sembahyang tamam dengan sembahyang qasar ni mana molek sembahyang qasar bila kita musafir daripada kita sembahyang sempurna bila kita musafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubin. Sesungguhnya orang kafir itu bagi kamu musuh yang nyata. Ini sembahyang khauf, kita baca selagi ayat. Wa idza kunta fihim. Ini berkenaan dengan sembahyang khauf. Sembahyang dalam perang. Ni Allah Taala nak akan bagi kita semua cerita, mesti ada bab sembahyang kan, kita nampak kan, sama ada bab wuduk ke, sama ada bab tayamum ke, sama ada bab jangan hampiri sembahyang dalam keadaan mabuk ke, tapi isyarat sembahyang tetap ada. Bab mana ayat penting? Apatah lagi dalam ayat ni. Ayat ni bagi tahu kepada kita, wa idza kum tafihim, bila kamu bersama mereka wahai Muhammad, Allah daripada Nabi lah. Maka bila masuk waktu sembahyang dalam musafir, dalam perang, ketika mana perang ni, fa akum talahumus salah, maka bila kamu bersama mereka, maka bangunlah. Kena ada satu golongan di kalangan mereka sahabat ni bersama dengan kamu. Dia masa perang itu pegang senjata. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Dia kena buat dua kumpulan. Tak, satu depan, satu belakang. Di zahirnya musuh dekat depan lah, kita menghadap musuh. Jadi kena buat dua baris. Dua sah. Nabi dekat depan sekali. Jadi bila depan tu rokok sujud, hak belakang tak rokok sujud. Hak belakang duduk tengok. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu maka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Dan lepas tu mari gapo dia? Jemaah lain pula, barisan lain pula yang tidak semaya lagi, maka dia semaya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula mana semaya dengan Nabi dulu, rukuk Nabi, orang lain tengok senjata dulu. Cek dulu lagu lain. Dia buat semaya ni dalam hadis semua sahih belaka, dia cara semaya kau semua beza belaka. Hadis semua sahih belaka. Jadi tak pelik. Sebab apa? Sebab situasi beza. Musuh tak sama. Kadang-kadang musuh dia depan ni, kadang-kadang musuh dia ni, kadang musuh dia ni, kadang musuh dia ni. Sebab tidak akan sama. Tapi konsep asas dia sama ya. Konsep asas dia ada satu golongan yang semaya, satu golongan bagi jaga. Tu kan. Allah nak bagi tahu. Sebab tu dia bukan ayat ni nak ajar cara semaya khauf. Kita kena tengok orang ni kan. Tak. Sebab hadis Nabi semua sahih belaka. Semua sahih semua semaya beza belaka. Sebab apa gini? Sebab situasi beza, perang beza. Dan kita benda ni makul lah. Sebab perang ni situasi semua berlainan. Tapi asalnya seperti mana dalam surah ni. Asalnya satu golongan yang mana semaya bersama dengan Nabi, satu golongan yang mana duduk perhati musuh. Kalau musuh dah belah depan, buat dua barisan, semaya depan dulu, ada belakang tunggu. Dalam akad takbir juga. Jadi macam mana kalau dalam hadis Nabi? Kalau musuh belakang, hok ni sembahyang menghadap kiblat, hok ni menghadap ke musuh dulu. Hok ni sesat dulu. Jadi tak serupa. Sebab kita dalam sembahyang ni bukan semata-mata menghadap musuh. Kita nak memelihara kiblat lagi. Tapi nak memelihara Jumaah juga. Tapi tengok dari sini. Jumaah kena sembahyang Jumaah juga. Jumaah kena sembahyang Jumaah juga. Jadi Allah Taala kata wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falisu. Dan lepas kamu sujud dah, maka orang belakang kamu tu datanglah satu golongan yang lain pula yang tak sembahyang lagi, dia pun sembahyang bersama dengan kamu pula. Nabi kena tunggu. Tok Imam kena tunggu. Mana kedua bukan Nabi dia sembahyang sudah. Nabi satu rakaat baru dah. Nabi kena tunggu. Kalau belakang itu sudah dulu, mai hok lain pula dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat lagu tu. Waddal ladzina kafaru. Dan Allah Taala bagi tu buat jadi lagu ni sebab apa? Sebab orang kafir ni mereka memang cari kamu dulu dari kadang leka, tidak pegang senjata, mereka akan serang kamu dengan satu serangan. Allah Taala bagi tahu. Wala junaha alaikum an kana. Kemudian panduan tak boleh beringaikan dengan senjata boleh. Tak bila hari yang mana hujan ke ataupun kamu sakit ke boleh. Mana pegang senjata ketika mana perang ni satu kewajipan. Ada. Tak pelik lah. Memang pun kena lagi tu supaya askar-askar kita lah. Pistol dia kena jaga tu supaya jaga nyawa dia.
Tak memang lagu tu. Panduan daripada kita Allah sendiri pun gitu juga. Nak tekan pada para sahabat. Tak, sebab apa? Sebab ni sebab bahaya. Sebab bahaya. Wa khudhu hidrakum. Akhir kali Allah kata, ambillah, jaga-jaga kamu, sikap menjaga kamu tu dak bersungguh-sungguhlah. Sesungguhnya Allah Taala telah sediakan untuk orang kafir ni azaban muhina. Fa idza qadaytumus shalah, bila kamu sesah, bukan sesah sembahyang, bila kamu nak sembahyang, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan, maka zikirlah pada Allah banyak-banyak ketika mana berdiri, ketika mana duduk dalam lampu. Ni dari keadaan sembahyang khauf lagi lah bila kamu nak sembahyang. Tak. Tawajuh pada Allah. Fa idza tama'namtum, bila kamu dalam keadaan tenang, tak ada musuh, tak ada apa, maka dirikanlah sembahyang macam biasa. Dirikan sembahyang macam biasa. Inna salah, tu sembahyang bagi orang mukmin ni, Allah Taala telah wajibkan kitabam mawquta, masa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Waktu sembahyang ni daripada kita Allah, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada orang lain. Bukan daripada orang lain. Jadi Allah Taala bagi tahu. Setuh juga pak sembahyang tengah-tengah ni isyarat pada kita apa? Kepentingan sembahyang, nilai sembahyang. Tak sebi hilang daripada orang ngaji Quran ni, orang tadabbur kita Allah ni, kedudukan sembahyang. Hatta kepentingan Jumaah ni, sembahyang dalam keadaan gapo dia pergi gini pun kena sembahyang Jumaah juga. Mana kena apa? Kena ada unsur untuk sempurnakan perintah Allah. Ni orang mukmin. Dia unsur dia gitu. Untuk semua. Ada je unsur tidak mahu menyempurnakan perintah menyebabkan kemurkaan Allah. Kalau tadi kan mati dalam medan perang kalau kafir, dia ada unsur tidak sempurna, tidak mahu hijrah. Dia ada unsur. Ada unsur ni bahaya kita. Ada unsur tidak mahu menyempurnakan perintah. Buat macam alasan. Alasan apa? Nak tinggal rumah payah ke apa? Ni bahaya. Alasan saya gini ni bahaya. Tapi Allah Taala nak kita lagu mana lagu ni? Lagu mana unsur ni? Unsur lagu mana nak sempurna ke? Duk semai dah ada perang pun nak semai Jumaah juga. Okey, lagu mana semai Jumaah? Okey. Dalam keadaan lagu mana mana? Cuma taklih itulah Allah Taala gambarkan dalam surah Baqarah sebelum ni kan, fa in khiftum farijan aw rukbana. Bila kamu dalam keadaan takut sangat, duk tengah suara perang dah. Maka perang dah dalam keadaan kan jalan tu. Tu dalam keadaan gitu. Sahabat gitu kan? Tak perang. Ada dalam keadaan jalan, duk tengah jalan ni maya dah. Dah, maya lalu. Sebelum perang tu semaya lalu. Tak ada buat apa dah masa suasana tengah perang tu, maka begitu. Tak boleh tinggal juga semaya. Jadi tak ada alasan. Jadi nak royak lagu ni apa ni? Supaya kita faham nilai semaya kita ni. Supaya orang tak boleh konsep sepatutnya maya ni lain merah kan. Gapo bukan maya ni lain merah kita. Tu kalau kita faham kedudukan, kita tengok Allah Taala letak mana semaya dalam kita Allah. Tapi kalau kita tak faham lagu ni, apa tu tak ada agama. Batu orang kita sendiri pun, orang sunnah kita sendiri pun. Mana akhir dia. Apa dak berat sangat ni. Dak mudah-mudah sunat lagu ni. Dak rapat sah ni nak ya. Hai. Nabi SAW kan tengok satu orang sahabat semaya makan tengah tangan kiri. Tu kan makan ni usul fik kita ke apa dia? Sunat ya makan ni. Dia tak wajib. Tak. Makan dengan tangan kiri. Nabi kata makan dengan tangan dia. Dia kata aku tak mampu. Nabi kata makan dengan tangan dia. Dia kata aku tak mampu. Nabi kata ke apa dia? Sebab bila tanganmu tak mampu. Nabi doa ke apa dia? Doa cacat. Cacat lah dia tu. Cacat. Khilaf makan dengan tangan kiri tak. Nabi doa cacat tangan dia. Dia tahu. Oh tu bukan berkait dengan ibadat, bukan hak Nabi atau bukan diutus. Tak ada pun Nabi begitu. Siapa dia beriman dengan Allah di hari akhirat, siapa dia makan dengan tangan sama dengan Allah, siapa dia tak ada. Tapi khilaf dengan Nabi ni bahaya. Khilaf dengan Nabi bahaya. Dia tengok dalam Quran, suruh kita walak dengan Nabi, puas hati dengan Nabi. Dia tengok para sahabat. Nak tanya ni, sebab apa hak ni? Bila kita ada hak ni baru umat ni tak boleh nak orang tak boleh nak gugat. Kalau kita ni dah bila buat mari halak kan, boleh tinggal perintah Allah, boleh tinggal perintah Nabi ke apa? Tak boleh. Ni sumber kekuatan kita. Ni umat yang tak boleh nak dijual beli ni. Kita mesti ada stand yang cukup lemah. Dia tengok Quran bina kita. Dia tengok semaya kita nilai lagu mana. Umat ni kena bina dengan perkara yang sama seperti mana sahabat dibina. Seperti mana kata salaf salih kita kan, orang nak jumpa dia, jumpa di masjid. Kalau tak ada masjid, jumpa mana? Jumpa kubur. Ini ayat-ayat sepatut kita kena ada. Tak? Kita tak mari masjid ni bila? Bila tak boleh mari, mati baru tak boleh masjid. Selagi boleh mari masjid lah. Kita sambung semula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan. Radina billahi rabbil alamin. Abi Muhammad nabiyyi wa rasulih. Walhamdulillah.